Wahai purnama, lihatlah pada hari ini, langit dan bumi jadi saksi tingkah roh pada jasad yang meledakkan lorong-lorong suci dengan panas api pada diri karena buta dan tuli dengan aturan sang pemerhati. Wahai roh pada jasad, sadarkah seteru bangsamu adalah dirimu sendiri? Mengapa sulitkan jalan menuju Tuhan, sedang Al-Quran dan hadis penyuluh jalan kebenaran? Walau berkali kau jatuh, tidak sekalipun Tuhan menghampakan. Sebalik perit yang kau lalui, diselitkan sinar di hujungnya. Cuma kau yang sesat dalam kota ideologi dan cinta yang sempit, rimas dan lemas. Wahai ruh pada jasad Maria, bangkitlah segera menuju Tuhan yang Esa. Tiada apa yang bisa kau banggakan selain dengan menghambakan diri pada sang kekasih yang maha pengasih. Sedang kau telah jadi saksi kehancuran umat Islam Turki akibat pengaruh etis yang dibenamkan dalam jiwa mereka. Usah biarkan keliru menguasaimu, itu hanyalah hasutan si durjana yang berpaling dari Tuhan, sedang engkau adalah sebaik ciptaan. Prinsip takmilah representasi ajaran Islam dalam novel Maria. Pengenalan. Perkataan kesusastraan berasal daripada perkataan sastra. Menurut Hashim Awang, kesusastraan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian. Sebagai ciptaan seni, ciptaan sastra itu indah. Keindahan ciptaan sastra diperlihatkan melalui bahasanya. Pernyataan masalah. Mengelakkan penggunaan teori barat yang dilihat tidak bersesuaian di dalam kajian Islam. Kedua, tanggungjawab pengkarya terhadap Allah melalui karyanya sebagai satu ibadat. Persoalan kajian. Pengkaji telah mengetengahkan 3 persoalan. Antaranya, bagaimanakah representasi Islam diterapkan dalam novel? Adakah teori takmilah dapat memperlihatkan representasi Islam dalam novel tersebut? Sejauh manakah pengarang cuba memperlihatkan representasi Islam dalam novel tersebut? Objektif kajian. Mengenal pasti representasi ajaran Islam dalam teks Maria. Menganalisis representasi ajaran Islam dalam teks Maria menggunakan teori takmilah. Sorotan kajian. Berikut merupakan kajian lepas yang telah dilakukan oleh para pengkaji. Metodologi kajian ialah satu kaedah dan teknik untuk mereka bentuk, mengumpul data dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Reka bentuk kajian yang telah dipilih oleh kami ialah kaedah kualitatif yang menggunakan 3 kaedah, iaitu kepustakaan, teks dan internet. Bagi pemilihan teori pula, pengkaji telah memilih teori takmilah. Teori takmilah diasaskan oleh Syafi'i Abu Bakar pada tahun 1993. Teori ini merupakan teori sastra Islam yang menekankan konsep tauhid yang bersifat holistik, iaitu hubungan antara manusia dan Allah. Teori takmilah mengetengahkan 7 prinsip utama seperti berikut. Berikut merupakan analisis kajian yang telah didapati dalam kajian ini.
Analisis pertama ialah prinsip ketahanan bersifat kamal. Prinsip ini menerangkan dua hubungan sifat Allah iaitu kamal, sempurna dan jamal, keindahan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai keindahan sebagai khalifah. Allah menggunakan akal untuk manusia memikirkan baik dan buruk. Maka sebagai hamba harus mentauhidkan Allah. Merujuk kepada hal ini, maka akidah, yakni keyakinan kepada Allah adalah satu hal yang penting bagi menegakkan prinsip ini. Hasan Al-Banna, akidah melahirkan keyakinan yang kuat dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dalam melakukan amal ibadat kepada Yang Maha Pencipta. Petikan memperlihatkan bahawa Abdul Wahab mempunyai akidah Islamiah yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini membuktikan kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan manusia dan alam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan prinsip ketuhanan bersifat kamal, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya bahawasanya Allah itu indah, Dia sukakan keindahan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip kedua ialah prinsip kerasulan bersifat kamal, yakni sempurna. Kepribadian Rasulullah yang sempurna telah menjadi pemandu arah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Petikan ini menunjukkan bahawa Allah telah melakarkan keindahan pada kepribadian Rasulullah. Melalui petikan menunjukkan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi contoh dan panduan kepada umat Islam dalam mengerjakan kebaikan. Hal ini membuktikan prinsip kerasulan bersifat kamil yakni sempurna. Islam turut mengajarkan kalimah syahadah yang membuktikan kesempurnaan Allah dan Rasulullah dalam prinsip keislaman yang bersifat akmal. Sesetengah agama menganggap Nabi mereka Tuhan dan bukan manusia biasa, tetapi Nabi bagi agama Islam adalah hamba Allah atau Rasulnya atau pesuruhnya. Keislaman yang bersifat sempurna ini adalah lambang kepada ajaran Islam melalui sikap manusia dalam memegang, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajarannya. Analisis seterusnya mengenai prinsip pengkarya seharusnya mengistimalkan diri. Sastra dan Islam sememangnya dua hal yang berbeza, namun kedua aspek ini boleh digabungkan menjadi satu yang boleh bentuk satu medium Islam yang boleh dijadikan panduan dan bahan bacaan serta kefahaman kepada manusia. Pengarang menggarapkan watak al-tatub yang dapat mendatangkan kemusnahan. Justru itu, pengarang cuba menggambarkan situasi itu bagi menyadarkan masyarakat. Jelaslah bahawa pengarang mengistimalkan dirinya melalui karya ini. Prinsip kalayak bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil. Prinsip terakhir terhadap representasi ajaran Islam yang diaplikasikan pada novel Maria adalah prinsip kalayak bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil. Dalam konteks ini akan memperlihatkan penekanan hubungan antara prinsip takmilah dengan kalayak yang mampu mendorong kalayak ke arah insan kamil, iaitu sempurna dan menyempurnakan. Dalam konteks teori takmilah, kalayak merupakan penglihatan pengkaji maupun pembaca berkaitan karya sastra yang dihasilkan oleh penulis dengan menerapkan nilai kebaikan yang mampu mengarah kepada keinsafan dalam diri pembaca. Perbincangan ini menjelaskan representasi Islam dalam teks Maria yang menggunakan teori takmilah. Ajaran Islam merupakan ajaran agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pegangan dan panduan utama kepada penganutnya. Dengan menerapkan konsep mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan taat akan segala suruhan dan perintahnya. Teori ini dianggap satu-satunya teori Islam di Malaysia yang memberi penekanan analisis dan kritikan berdasarkan konsep tauhid